Kisah yang kedua ni adalah mengenai pembuat batu nisan diganggu lembaga hitam. Tidak ramai yang menceburi bidang pembuatan batu nisan ini. Walaupun ada segelintir masyarakat menganggap kerjaya seperti ini mengundang rasa seram, sebenarnya ia terletak kepada niat masing-masing. Mungkin tidak dinafikan ada yang pernah diganggu dan sebagainya. Bro Fai akan kongsi dengan anda tentang satu kisah seorang pembuat batu nisan yang diganggu oleh lembaga hodoh yang tiba-tiba muncul di biliknya. Mengapa lembaga itu tiba-tiba muncul? Begini kisahnya. Saya nak berkongsi pengalaman pakcik saya yang terkena gangguan gara-gara batu nisan lama. Pakcik saya seorang pembuat batu nisan di daerah ... Tempatnya dirahsiakan. Satu hari pada hari Jumaat sekitar pukul 8 malam, sebuah kereta berhenti betul-betul di hadapan rumah pakcik saya. Seorang lelaki lingkungan 35 tahun datang bersama isterinya dengan menaiki sebuah kereta mewah. Jadi pakcik saya pun bertanyalah, apa hal datang malam-malam begini? Lelaki itu pun meminta pertolongan daripada pakcik saya. Katanya, bang, boleh tolong saya baiki nisan tak? Jadi pakcik pun membelik batu nisan yang dibungkus dengan surat khabar. Pakcik terkejut. Batu nisan ni usang sangat bentuk dan rupanya, sehingga kan tulisan Jawi pada batu nisan tu sukar dibaca. Pakcik pun bertanya kepada lelaki itu, siapa punya batu ni? Maksudnya siapa punya batu nisan ni? Dengan pantas lelaki itu menjawab, nisan ni milik ibu saya yang bernama ... Jadi pakcik mengatakan bahawa batu nisan ni dah terlalu usang, daripada membaikinya lebih baik menempah yang baru. Jadi lelaki ni jawab, saya tak nak nisan baru bang, saya nak nisan yang ni juga. Bukan nisan kereta, nisan batu nisan lah. Kata lelaki tu, okey, kerana kasihan dengan lelaki tersebut, pakcik ingin membaikinya. Dan lelaki dan isterinya ingin pulang segera ke Ipoh Perak atas urusan kerja, dan dia meninggalkan nombor telefonnya. Apabila lelaki tersebut pulang, pakcik mengambil batu nisan yang dimiliki oleh ibu lelaki tadi dan mengesatnya dengan kain kotor. Sesudah mengesat segala kotoran dan lumut yang ada, tulisan Jawi itu sudah boleh dibacalah. Memang nama pemiliknya itu ... dan meninggal dunia pada tarikh 12 Mei 1990. Sedang pakcik membelik rekahan-rekahan yang ada pada batu nisan tersebut, beliau dipaut rasa sedih melihat batu nisan yang sumbing-sumbing. Setahu beliau, tidak pernah dia menerima permintaan sebegini sejak menjadi pembuat batu nisan sejak 10 tahun lalu. Sedar tak sedar, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terus pakcik tinggalkan batu nisan tu di luar rumah dan terus masuk tidur. Sedang pakcik saya memejamkan mata, tiba-tiba ada bau harum menusuk hidung. Kata pakcik, baunya seperti bau bunga cempaka.
Tidak lama kemudian, bunyi kaki diseret dan selepas itu kedengaran bunyi berdentum. Pakcik saya mau bangun. Pakcik saya bangunlah dan ingin melihat sama ada pencuri ke apa ke lah kan. Sedang pakcik saya ni nak bangun, tiba-tiba kedua-dua belah bahu pakcik saya seperti ditimpa benda berat. Badan pakcik tak boleh bangun. Pakcik seperti terpaku di atas katil. Jadi dia membuka mata perlahan-lahan dan dia nampak cahaya terang benderang. Di hadapan pakcik ada bayang hitam yang amat besar. Bila pakcik celikkan mata, ternampak seorang wanita yang tinggi lampai hingga ke siling, dan di tangan kiri wanita itu memegang batu nisan. Wanita berbaju hitam koyak rabak itu merenung tepat ke muka pakcik. Dia memberitahu saya yang wanita itu berambut panjang dan menutup hampir separuh mukanya. Pakcik tenung ke muka wanita itu dan tidak jelas kerana mukanya ditutup oleh rambutnya. Dan ketika itulah bau busuk menyelubungi biliknya. Bau busuk teramat sangat, dan dia berkata yang tidak pernah bau yang sebusuk itu. Lembaga wanita tu semakin hampir dengan pakcik dan mengangkat tangannya yang memegang batu nisan seperti ingin menghempap kepala pakcik. Hampir sejengkal lagi lembaga itu menghampirinya dan berbisik di dalam hati, "Habislah kepala aku, hancur berkecailah kepala aku." Dan dia memejamkan mata. Alhamdulillah, lembaga wanita itu tiba-tiba hilang dari pandangan. Selepas itu, pantas pakcik teringatkan tentang batu nisan yang dibawa oleh pasangan suami isteri malam tadi. Adakah daripada batu nisan tu, wanita yang menjelma di dalam biliknya itu, mungkin benda tu marah pakcik kerana cuba membaiki batu nisan tu. Setelah azan subuh berkumandang, pakcik menelefon pasangan suami isteri yang datang untuk membaiki nisan buruk tu. Pakcik beritahulah dia tak jadi nak repair batu nisan tu. Pakcik tak sanggup untuk membaiki batu nisan tu. Dan lelaki tu mengatakan, "Bang, saya rasa tak ada orang lain yang boleh membaiki batu nisan ni kecuali abang je. Saya dah banyak tempat saya pergi kepada tukang buat batu nisan, semuanya tak sanggup." Walaupun pakcik tu rasa kesian dengan apa lelaki tersebut, tapi pakcik tetap menolak sebab gangguan yang dialaminya tu. Jadi sekianlah kisah yang kedua, kisah seram pembuat batu nisan.